Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya kita memanjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dan inayahnya dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini di dalam kuliah Zuhur, surau JKR, Jabatan Kerja Raya. Okey. Pada tajuk ni paling lama dekat 2 tahun. Tajuk dia mula dengan 19 hari bulan 9 99. Kita berakhir dulu sekejap, kita ngaji dulu sekejap, bulan 11 19. Lepas tu dia sambung pada 16 hari bulan 7 20. Habislah. Ada setahun sekali. Jadi kita sambung pada tahun 21. Paling lama ni tajuk ni. Jadi tajuk apa? Hadis yang ke-sabi', sabi' wal 'ashrun. Maknanya hadis yang ke-27 yang berkaitan dengan Nabi sebut anin Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al birru husnul khuluq wal ithmu ma halaka fi nafsik wa karihta an yatli'a alaihi nas. Dan ada satu lagi hadis yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa wa'an Wabisah bin Ma'badin radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am qala istafti qalbak al birru matma'annat ilaihi nafsu wa tma'anna ilaihi qalbu wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasu wa aftauka hadisun hasan. Hadis ni terjemahan dulu, kita sambung nanti dia di depan nanti. Hadisnya daripada Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya kebaikan itu adalah elok budi pekerti. Baik ni maknanya akhlak kita molek. Bila akhlak molek, mana nama dia satu kebaikan, satu baik, satu budi pekerti yang luhur, yang budi baik. Sebab tu kadang-kadang ada orang kata mulut je baik, jahat, hati baik, tak ada. Maknanya kalau mulut jahat, hati mesti jahat punya. Tak ada dia dua tu lain. Mesti hati baik, maka keluar mulut yang baik, perkataan yang baik. Dan dosa itu ialah apa yang tergentar di dalam diri engkau. Dosa ni benda yang merimahkan. Tak boleh nak duduk kita. Bila kita buat dosa, rasa macam salah je. Itu maknanya benda yang menggetarkan hati kita. Dan engkau benci bahawa dilihat oleh manusia kepadanya. Maknanya kita benci kalau boleh dosa kita ni orang tahu. Dosa kita orang tahu. Maknanya itu adalah yang kata baik albirrul husnul khuluq. Ada kebaikan budi pekerti itu. Dan hadis Nabi yang dibawanya ialah daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, katanya aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia bertanya, engkau datang bertanya dari kebaikan. Aku menjawab, ya. Ia berkata, mintalah petua hati engkau. Kebaikan itu ialah apa yang mententeramkan diri engkau kepadanya dan mententeramkan juga kepadanya hati. Dan dosa itu ialah apa yang tergentar di dalam diri dan ragu dalam dada. Meskipun berfatwa kepada engkau
oleh manusia dan mereka telah berfatwa dengan menyalahinya. Hadis hasan. Maksudnya istafti qalbak ni ialah bila kita duk jalan jumpa dengan sesuatu masalah, kita rasa macam nak buat tak nak buat. Bila kita nak buat tak nak buat ni, kita pun ambil tangan, tak dada, tanya hati. Boleh buat ah? Hati kalau dia hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang jaga segala pemakanan, perbuatan dan sebagainya, maka dia tak payah tinggallah. Tak, biarlah orang suka-suka, kita tak nak buat, takut terlibat dengan benda syubhah dan sebagainya. Istafti qalbak, dia panggil fatwa dalam hati. Hak ni penting. Hak ni penting daripada hati yang tak nak buat dengan mungkar. Tak, dia bila suka kepada mungkar, dia tak ada fatwa hati. Tapi bila dia suka kepada kebaikan, walaupun benda tu rasa dia benda syubhah, dia tak nak dah. Tak. Bolehkah makan benda ni? Tak payah, biarlah sedap pun. Tak. Benda ni syubhah. Bila syubhah kita tak nak. Sebab tu dia kata kebaikan itu mententeramkan diri. Bila mententeramkan diri, dosa tergetar hati. Orang buat dosa, okay? Kita buat dosa rasa Allah penyesalnya. Terlepas dosa aku ni dengan Tuhan ni, keampunan aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Duk mai gitulah rasa bersalah sama. Jadi ni hadis yang kita belajar pada tahun 2019. Kita sambung. Sambung sikit lagi dah nak habis. Lepas tu kita akan masuk kepada hadis yang ke-28 nanti. Adapun dalam perkara yang sudah terang diketahui hukumnya berdasarkan dalil syarak. Kita ni hidup kena ada dua dalil. Satu dalil Quran, satu dalil syarak. Dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari ijma' ulama dan qiyas. Ini kena pakai masadir dia. Jadi kalau kita kena tengok dalam Quran, kita tengok dalam hadis. Kalau tak ada dalam hadis juga, tak ada dalam Quran, kena pakai ijma' ulama. Ulama kata begini, okey. Tak. Tengok macam qawi. Qawi tak ada dalam hadis, tapi dalil hujah pasal penyakit, berjangkit dan sebagainya, ada dalam ta'un dan sebagainya. Maka ulama bersidang, berbincang, okey, semayang kena jauh, kena pakai mask. Mengajar ni tak payah pakai mask lah kan. Jadi maknanya ini makna perbincangan para alim ulama. Dia sebut lagi, maka tidaklah lagi dikenaki meminta fatwa hati atau bertanya tentang bagaimana keadaannya. Kalau dah ada dalil, Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas dan sebagainya, maka tak payah minta fatwa hati. Tak payah minta fatwa hati, kata tuan kitab. Tetapi hati itu sendiri mestilah patuh kepada hukum itu, sama ada hatinya merasa senang ataupun tidak. Kok mana-mana pun hati kita ni mesti kena molek. Hati molek ni dia jalan ke mana? Tak payahlah syubhah ni tak payahlah haram ni boleh ambil ni, tanya hati. Tanya hati. Sebab tu hati bersih ialah dengan istighfar. Dia tidak hati bersih ni dengan minum kloro. Dia kena hati bersih dengan istighfar. Istighfar sekali pun jadi dah Tuhan suka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah ni suka sangat orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan suka kepada mutatahhirin, bersih hati, bersih zahir batin. Bersih zahir wuduk. Wuduk kita mesti berkekalan. Wuduk. Nak pergi kerja ambil wuduk. Nak naik motor ambil wuduk. Ambil wuduk nak pergi kerja ni, naik motor ke naik kereta ambil wuduk. Duduk di pejabat wuduk, batal wuduk, ambil wuduk. Tak? Kena ambil, benda ni kena ambil. Macam ustaz ambil dah tadi. Sampai tengah jalan terkentut. Tunggu lepas ni lah dia. Maknanya kita ada wuduk. Hidup kita wuduk, Allah suka. Bilal bin Rabah masuk syurga, rekah cerita, kerana wuduk. Anda? Maknanya kita ni ada satu kebaikan. Kebaikan, banyak kebaikan. Mungkin kita tidak boleh masuk syurga melalui sedekah. Tapi mungkin kita boleh masuk syurga melalui pintu belajar ilmu. Kita tak boleh masuk syurga melalui ada pintu yang orang pandang benda kecil. Seperti pintu kesihan belas. Ihsan dia panggil. Ataupun macam kan kita selalu sebut cerita pelacur yang bagi minum air kepada anjing. Nah, pelacur ni dia pelacur pula international, macam-macam masuk. Tetapi ada satu ketika dia mari kesian ke anjing. Bagi dia kesian dulu.
Step dia yang pertama, kesiannya anjing. Macam kita lah. Kita ni kesiannya anak kita. Kesiannya pak cik ni. Kesiannya orang tua ni. Hak tu pun kita dah ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan kesian itu pun kita dah boleh. Kita boleh rasanya insya-Allah Allah bagi syurga kepada kita. Kesian tadi. Apatah lagi kita bagi minum air kepada anjing. Beri minum air kepada binatang-binatang. Apatah lagi beri minum air kepada ustaz. Lagi masuk syurga. Itu gurau je lah dah. Gurau je. Jadi bermaknanya bahawa tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan itu daripada sifat ihsan. Kebaikan itu mententeramkan. Bila kita boleh tolong orang, ni seronok. Allah lah sukanya tak boleh tolong orang. Jadi makna kalau dengan ihsan tadi pun, dengan kesian belah boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak yang kita lakukan. Tegasnya seseorang hendaklah mematuhi hukum syarak yang dimudahkan. Ada hukum syarak yang dimudahkan. Maknanya hukum syarak yang dia panggil rukhsah. Ada rukhsah syar'iyah. Tak? Rukhsah syar'iyah. Macam kita boleh main ngaji. Tak? Boleh kita buat kuliah di surau kita. Tetapi kena ada penjarakan. Tak apalah. Ada rukhsah dia. Asal boleh main aja. Boleh sembahyang tarawih tapi tak ada kuliah. Sedih juga dia. Tazkirah Ramadan tak ada dia. Tu dia. Sekarang ni ustaz mengajar di Kuala Lumpur je. Di Kuala Lumpur. Di Selangor memang tak boleh lagi. Tak tahulah. Tapi ada surau-surau di Selangor dah panggil untuk tazkirah Ramadan. Ustaz tak tahulah ada macam mana nanti, wallahu alam. Tapi dah bubuh jadual untuk tazkirah. Kuala Lumpur tak ada. Tak ada tazkirah Ramadan, tak ada. Semaya 20 rakaat. Ada. Jadi maknanya tahulah lagu mana cerita, wallahu alam lah. Ada. Sepatutnya boleh dah sebab pasar raya boleh kan, kalau ikut hati lah kan. Pasar raya boleh. Ustaz pergi pasar raya bukan main berepek dengan amoy lah apalah. Ada. Tiba-tiba semaya tak boleh ada tazkirah ni ikut pengalaman Ustaz Sari 2 ni kak. Kita ngajar, orang lain duduk atas sejadah dia lah, SOP lah, bagilah. Kalau tazkirah Ramadan ni, kalau nak kira kak, bagi tazkirah. Okey, 15 minit saja bagi tazkirah. Tak apa dah ni. Tak boleh langsung ni, Allah. Dia rahmat tu turun dengan majlis ilmu, rahmat turun dengan barakah ni. Tapi tak apalah, kita ikutlah selagi mana yang tidak yang tidak menyalahi syariat betul-betul lah larang kita. Larang tak boleh semayang misal contoh. Tak boleh pergi ke masjid langsung. Semayang pun tak boleh dah. Semayang tak itu tak boleh lah ni. Semayang lah ni pun boleh, semayang di rumah dan sebagainya. Okeylah, tak apa. Misalnya seperti seseorang yang dibenarkan tiada puasa waktu dalam perjalanan. Rukhsah dia. Orang musafir ni tak wajib puasa. Tapi kalau dia nak puasa, silalah. Maknanya dia boleh ganti dengan puasa ganti, dia boleh ganti. Maknanya dia boleh. Kalau dia kata saya bermusafir, musafir nak balik ke Johor, nak balik Kelantan, sampai sekat jalan dia buka puasa, boleh. Tapi orang sekarang ni dia bermusafir sampai sekat jalan RNR, dia berhenti isap rokok tepi jalan. Dia isap rokok. Tu tak boleh. Sebab menayang sesuatu depan orang. Benda yang rukhsah ni maknanya kalau kita buka puasa pun, kalau nak makan sepatutnya kena makan dalam bonek, tutup bonek tu. Buka bonek, masuk dalam bonek, tutup bonek. Makan situ. Sama ada hidup atau mati tak secara lah. Tapi yang penting tak boleh. Makna tak boleh kita makan secara terang-terangan. Tapi rukhsah tu boleh. Orang yang tidak berpuasa dalam bulan Ramadan kerana musafir, sakit, boleh dibenarkan. Sekalipun ia tiada senang hati dengan hukum itu. Kata, tak payahlah. Ada orang sebutkan pasal, tak payah dah semayang jamak-jamak ni. Sebab kita lah ni jalan 1 kilometer, setengah kilometer, jumpa surau, jumpa masjid, supaya apa. Tak perlu dah. Tak ada dah hukum jamak-jamak. Tak boleh lah. Jamak tu tak jamak. Jamak tu tak jamak. Walaupun kita balik, kita sakit perut di KLIA. Kita turun di Kota Baru berak. Tak apa. Tetap nama dia kena boleh jamak. Walaupun 45 minit pun dah. Kota Baru. Boleh, ada benda dia yang boleh. Kita kata, tak suka lah aku lagu tu. Tapi sekalipun ia tiada senang hati dengan hukum itu.
Kesimpulannya hendaklah menurut hukum yang ada nas. Ada nas dia. Walaupun ada pendapat-pendapat lain yang bertentangan dengannya. Ada. Walaupun ada pendapat lain. Berbeza pendapat tidak salah. Ni. Tidak salah. Kita ramai-ramai ni beza pendapat. Tak ada masalah. Tapi jangan tolak benda yang hukum qat'i. Tak boleh. Ada. Nak berbeza orang ni. Nak bermazhab Syafi'i, ni mazhab ni Hanafi, Maliki, Hambali dan sebagainya. Silalah. Orang ni nak pegang hadis ya. Nak pegang hadis lah dia. Muka dia ngaji dia. Ikut dia lah. Muka dia ngaji. Jangan menyesatkan, jangan membid'ahkan orang, jangan menghina orang. Sudahlah. Gitu. Kerana tiada jalan lain bagi seseorang yang beriman kecuali mematuhi Allah dan Rasul. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati rasulih atau kama qala. Tidak aku tinggalkan kepada kamu dua perkara selagi kamu berpegang kepada dua perkara ni tak akan sesat sampai bila-bila ni kata Nabi. Gapo dia? Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena memahami Quran dan kita kena baca Quran, reti makna dia, maksudnya mentadaburkan makna Quran kalau boleh. Tidak pun jangan sampai kita tak tadabbur, tak boleh tahu makna, saya tak nak baca Quran. Selagi tak faham makna, saya tak nak baca Quran. Jangan. Quran ni kalau tak faham makna pun kena baca Quran. Kena baca Quran. Maka Allah akan bagi jalan, kemudahan bagi kita. Kecuali mematuhi Allah dan Rasul. Kena ikut perintah Allah, kena ikut perintah Rasul. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tiada sayugianya bagi orang yang beriman lelaki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu hukum, ada lagi bagi mereka memilih dari urusan mereka. Ada. Nabi, Allah dah keluar dah hukum gini, Rasul dah keluar hukum gini. Ada orang nak ikut Allah, tak nak ikut Nabi. Sedangkan Allah sebut, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa saja yang dibawa oleh Nabi, kena ikut. Dan apa saja yang dilarang oleh Nabi, kita tinggalkan. Ada. Makna kita kena pandai juga mengaji Quran dan kita kena pandai mengaji hadis. Banyak hadis-hadis yang kita kena belajar. Kalau tidak pun kita hafal. Kalau boleh hafalah. Hafal Quran, hafal hadis. Nak hafal hadis, Quran pun tak hafal. Tapi Quran sebenarnya mudah pada hadis. Tapi kerana bunyi 30 juzuk di Allah, nak terkicik rasa. Masa Ustaz ngapa dulu umur tak apalah baru 21, 22, 23. Gitu. Umur 21, 22, 23, 3 tahun. Masa tu orang lain ni 23 cari kerja, tak nak ngapa Quran dan sebagainya. Ada. Tu pun nak terkicik, nak lari dah. Ngaji di pusat Islam ni, nak lari dah. Masuk juz 1, juz 2 pasal nak lari. Tapi mikir, kalau aku lari malu kok orang. Ngaji atas dasar malu kok orang lah. Gitulah mula-mula ngaji. Lama-lama tu alhamdulillah lah. Suka pula dah. Kalau boleh lah ni nak ulang balik zaman muda nak pergi ngaji ngapa Quran semula. Okey. Lepas tu lagu mana orang tak ngapa Quran? Tak ngapa Quran, kena baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu Quran kerana Quran akan datang memberi syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. Siapa yang boleh bantu kita, tolong kita? Quran. Quran. Quran turun kepada Nabi. Nabi suka baca Quran. Kita Nabi turun, Quran turun kepada Nabi, tapi kita malah baca Quran. Nak ikut sunnah Nabi tapi tak jadi. Jadi sunnah Nabi baca Quran. Baca je. Tak pandai, dia gini ya Quran ni. Dia supaya kita bawa kereta. Mula-mula tu memanglah susah bawa kereta. Dulu segena kanan pun kena waktu buat gini. Kalau segena kiri kena gini. Lah ni tak segena, seru dah. Dah pandai dah. Serupa dengan Quran. Dan kita pandai dia laju lancar je. Dah 1 juzuk sehari, 2 juzuk sehari. Ustaz duk nampak sebenarnya 1 juzuk Quran ni dalam 40 minit lah. Katalah 45 minit. 1 juzuk. Kita buat pagi, nak mari kerja, buat setengah juzuk dulu. 15 minit. Sebelum subuh kita bangun, baca dulu setengah juzuk. Setengah juzuk, 4 makra. Dia ada 8 makra. Tengok 15 minit. Set 15 minit. Kalau tak siapa pun, tak 15 minit, mesti aku berhenti. Berhenti. Balik asar kau, maghrib kau, isyak kau baca 1 juzuk. Boleh 1 juzuk sehari.
Yang tak boleh je kerana kita malasnya. Ada jahal. Baru nak start baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nguah. Oh, aku kalau payah tidur baca Quran. Oh, berat lah gitu. Gitu. Balik. Jadi mematuhi Allah dan Rasulnya. Tidak sahihia bagi orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasul memutuskan sesuatu hukum, ada lagi bagi mereka memilih dari urusan mereka. Tak boleh dah. Kena ikut hukum Allah dan ikut hukum Rasul. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidak demi Tuhan engkau mereka tidak dikatakan beriman, maknanya mereka tidak beriman, sehingga mereka dijadikan engkau hakim dalam apa yang mereka berselisihan antara mereka. Kita tak cerita asbabun nuzul lah, tapi nak sebutnya bila dah keputusan daripada Allah dan Rasul, maka kita kena ikut keputusan Allah dan Rasul. Kemudian mereka merasa sempit dalam hati mereka dengan apa yang engkau putuskan, dan mereka menyerah dengan sesungguhnya. Walaupun rasa macam tak boleh terima lah, tapi sebab keputusan daripada Allah dan Rasul, maka kita kena terima. Apa saja. Sebab tu kadang-kadang kita kena ngaji, tengok apa. Kadang-kadang hukum ni dia mari pelik tau. Macam contoh kita nak ambil wuduk basuh kaki, memang kena basuh kaki. Tapi bila kita pakai khauf, tali banyak tu dia, sampai kepala lutut tu tali dia, dia hanya setakat sapu je ke atas. Maknanya wuduk ni bukan je basuh tu. Ikut hak Nabi, suruh hak Nabi buat tu, hak tu yang penting. Bukannya kita ambil semaya basuh, kena basuh muka ni siapa dengan sabun, gosok kotor. Bukan. Cukup tik sapu. Jadi dah. Basuh atas, basuh kaki. Kalau kaki sebab orang ambil semayang ni dia bersih. Cuma bagaimana nak ambil semayang untuk apa? Untuk bersihkan hati dia. Bersihkan hati. Bila hati kita bersih dengan cara macam itulah, ambil wuduk dan sebagainya. Jadi benda yang kadang-kadang kita rasa boleh buat, kau tak usah buat lah. Tak boleh terima lah, tak boleh terima. Maka terima tak boleh terima, keputusan sudah datang daripada Allah dan sudah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam inilah banyak orang duduk balah pasal semayang berjarak ni, Nabi tak pernah buat ni. Dah kita terima ni lah saat dia panggil apa, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum ni. Taat pada Allah, taat pada Rasul mutlak, wa ulil amri minkum, ikut perintah ikut perintah pemimpin. Jadi kalau apa-apa berlaku, pemimpin lah tanggungnya. Batu bahaya kalau kita ada pemimpin yang bukan Islam, pemimpin kita tu bukan Muslim. Lagilah teruk kalau undang-undang dia. Tapi maknanya kalau pemimpin Islam dia buat keluar, okey, semayang berjarak, semayang kena begini, kena begini. Rasa macam susah sikit, tapi kan ada pemimpin buat gitu, kita ikut, kita follow je lah. Apa-apa berlaku nanti dia jawablah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab di hadapan Allah. Cuba kita kerja macam-macam dia. Bos keluar gini, keluar memo gini, Allah, apalah memo macam ni. Tapi kena buat juga dah memo keluar. Memo keluar macam tu lah. Ustaz tahulah, muka Ustaz ada staff dia. Ada keluar gini, Ustaz, apa macam bunyilah itu keputusan bot macam mana dia. Cuba kita lah, dah orang tutup surah, dah kata mana, tak kena pergi ngaji juga. Mana? Ikut je lah dia. Tapi Allah bagi jalan dia. Tengok, Allah bagi jalan ada je. Dia tak bagi surau. Aku guna dewan macam ni. Ada. Kalau tak boleh tadi kita buat live dalam kereta je. Tak boleh juga buat live dalam kereta ya. Ada pernah sekali online ni dia, tak pernah berlaku tuan-tuan. Online dalam kereta tengah malam. Balik kampung balik kampung rumah mak mentua, isteri muda ustaz. Ada tengah malam, tapi nak buat di rumah tu muka orang ramai, dalam keluarga ramai. Lah sekali buat dalam kereta. Duduk dalam kereta masa tu dengan Ustaz Haslin Bollywood. Forum dengan dia. Kenapa Ustaz Ali dalam kereta? Dia ingat kau kita ni kena tidur luar dah. Okey.
Nah, tak apalah. Maknanya serah kepada pemimpin, serah kepada pemimpin. Dia yang tanggung, dia jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala besok. Okey. Adapun perkara yang meragukan hati seseorang yang tiada nas dari Allah dan Rasulnya. Perkara meragukan hati seseorang yang tiada nas. Tak ada nas tak ada. Mengaji fiqh tak jumpa, usul fiqh pun tak jumpa. Dia. Sebenarnya bukan tak jumpa, dia tak mengaji. Dan tiada pula dari sahabat-sahabat serta tiada dapati fatwa dari orang-orang yang dipercaya alim dan agamanya. Dan kalaupun ada, tetapi fatwa itu didasarkan kepada sangkaan atau pendapat yang tiada disandarkan kepada dalil syarak. Pada dalil syarak. Dia. Maka pada waktu itu hendaklah ia menurut apa yang terasa dalam hatinya. Dia kata kena turut dalam hati dia kata. Tak ada ni. Hadis tak ada, Quran tak ada, hadis tak ada. Ni, semua tak ada belakang ni. Tak pernah keluar lagu mana ni. Ni, kok mana mari? Macam kita lah, macam kita semaya jarak lah ni. Mana ada zaman Nabi. Tapi Nabi sebut dulu, kalau ada wabak situ jangan masuk. Kalau duduk dalam wabak, jangan keluar. Betul lah tu, ya sekat. Tapi semaya berjarak. Terasa juga kita kan. Terasa kan. Muka Nabi suruh sah, berapa sah. Tapi, dah ulama dah sebut gitu, nak buat gitu. Jadi kita terima je lah. Terima je lah. Dan di sini ia menentukan sikapnya, walaupun ada orang yang mengeluar fatwa berlainan dengannya. Kalau katalah kita di rumah, tak apalah, kita masjid ikut je lah. Tapi di rumah, anak-anak, isteri apa semua, sah je lah, apa susah dia. Kita dengan isteri dan anak-anak. Tapi janganlah rapat sah dengan isteri. Okay? Gitu. Isteri kena duduk belakang lah kan. Nanti pula tukar tu imam pula. Payah lama dah aku jadi imam ni, setahun dah dia. Kau pula jadi imam dia, suruh isteri. Nak kena marah, nak kena karate lagi tu. Okey, jadi kesimpulan dianya ialah daripada hadis yang kita baca tadi, Nabi ajar kepada kita kebaikan, al-birru husnul khuluq, maknanya kebaikan ini mencantikkan akhlak, mencantikkan akhlak, budi pekerti yang elok ialah daripada hati yang baik, amalan yang baik. Orang tengok sebab tu Nabi ni diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis Nabi tu tidak diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu untuk memperbaiki akhlak. Maknanya akhlak kita ni salah satu daripada benda yang sangat berat dalam timbangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kalau boleh musim-musim PKP ni banyak juga orang maki hamun, AJK masjid, surau dan sebagainya. Jangan, kalau boleh kan, kita jangan duk maki orang. Tak boleh maki orang buat apa. Dah orang maki kita terasa pula dia. Jadi nak tahu akhlak orang semayang ni daripada mulut dia lah. Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya orang yang sembahyang itu mencegah daripada melakukan kejahatan. Tapi tiba-tiba duduk mari maki hamun, kutuk sangka buruk. Perangai buruk dah tak baik, benda-benda yang tidak baik itu. Okey, yang kedua ialah Nabi ajar kepada kita istafti qalbak, fatwa hati. Fatwa hati. Bila fatwa hati ni maknanya benda yang kita kena belajar supaya hati kita jadi bersih. Sebab tu kita kena zikir semua. Kita kukuk mana pun kita kerja kerajaan, kerja swasta, kerja sendiri, mesti kita kena membersihkan hati supaya hati kita ni boleh buat suatu keputusan yang tepat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Okey. Kita masuk kepada hadis sikit. Kita masuk sikit lagi. Ada dalam 15 minit lagi. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zurifat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'awsina qala awsikum bitaqwallahi azza wa jal
was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadis yang ke-28. Baru habis. Maknanya hadis kita ngaji tadi tu kira macam 2 tahun lah. Baru habis. Baru habis. Ada 2 tahun baru habis. Alhamdulillah. Maknanya alimnya orang JKR deh. 2 tahun ngaji ni. Okey. Hadis masuk ke 28. Apa maksud dia? Dari Abi Najih dia kata, Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu katanya telah menasihati kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu nasihat yang menggetarkan hati daripadanya dan menitis air mata. Ada Nabi bagi taujihat sehingga sahabat rasa getar hati. Orang yang beriman dengan Allah ni sifat dia memang getar hati. Allah sebut dalam suratul Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Orang mukmin ni kata Allah, dia ada 5 ciri dia, orang mukmin. Apabila disebut nama Allah, hati dia gemetar. Gemetar ni bukannya debat duduk sebut Allahu Akbar duduk. Apa tu? Getar bunyi azan. Itu ada jin dalam tubuh badan dia. Nah, dia disebut menggetar itu iaitu bersegera mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Saat-saat kita buat dosa, kita berhenti tu. Supaya kata kalau kita kerja kat bunyi azan, tu kira lambat tu. Nah, orang beriman azan tak bunyi tu dah siap dah. Siap dah. Macam kita nak pergi sembahyang subuh lah, jangan tinggal sembahyang subuh ni. Sembahyang sunat subuh sebelum pada tu sembahyang sunat subuh. Nah, supaya kita kata lepas sembahyang isyak kita kena sembahyang sunat 4 rakaat. Tu sembahyang lepas sembahyang isyak sunat buat dia ba'diyah tu kalau boleh 4 rakaat. Ada. Maknanya kita tu bangun pukul 5 lagi. Bangun pukul 5 tahajud kena buat. Jangan tinggal tahajud. Nabi kata alaikum biqiyamil lail walau rak'atan. Hendaklah bagi kamu bangun malam ni. Kamu semua ni kena bangun malam qiyamul lail. Walaupun sembahyanglah 2 rakaat, 1 rakaat. Rakaatan ini mana 1 rakaat. Pukul 4:30 sedar. Bangun ambil sembahyang. Allahu Akbar. 1 rakaat agak dia witir. Buat witir. Nah, malahnya tahajud. Buat witir je lah. Malas sangat tu. Kira malas sangat. Nah, sepatutnya buatlah tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Buat, kena buat. Sedar pukul 3, buat. Kena buat, bangun buat, kena buat. Itu cantik dia. Itu orang panggil orang yang menggetarkan hati. Bangun-bangun tu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Lagilah umur-umur kita tua-tua belakang ni dia. Nak mati pun esok lusa. Batu Ustaz tengok tuan-tuan pun tak lama dah nak mati dia. Tapi sedap gurau gitu dalam masjid. Malah tadi Ustaz dipanggil di keramat. Orang tua-tua ke? Tu email pun jalan pun tak comel dah berjalan. Saya cakap gitu dah. Sebab tu saya tengok tuan-tuan ni tak lama dah nak mati. Tu imam tu. Syukur pun dia. Semaknanya benda memperingati, wazakir. Dalam gurauan. Jangan, nanti muka nak mati tu. Jangan. Marah dia bagi tumbuk kita. Jadi kita ni muka-muka nak mati belakang. Muka-muka nak mati. Tak ada benda lain yang kita kena buat. Melainkan amalan-amalan yang diterima oleh Allah SWT. Gapo dia benda selepas pada fardu ni. Semaya fardu. Tahajud lah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendaklah sebahagian daripada malam kamu solat bertahajud nafilah. Nafilah ni sebagai tambahan. Amalan tambahan kita. Ada nafilah ni amalan tambahan. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak mengangkat kita darjat yang tinggi di sisi Allah. Maqaman mahmuda. Makam yang terpuji di sisi Allah. Tak boleh, kalau boleh jangan tinggallah. Kalau tidak pun, ialah maksud Ustaz tak boleh tinggal ni seminggu buatlah sekali ke 2 kali. Sekali 2 kali.
Tapi kalau dah start buat, dia payah nak tinggal. Nah, tapi kalau boleh janganlah buat seminggu sekali sederek. Sebulan seumur hidup. Nanti masuk syurga dulu pada ustaz. Tinggal-tinggallah sekali-sekala kan. Tinggallah sekali-sekala dia. Tiap-tiap malam sampai mati tahajud. Nanti tengok-tengok di syurga dulu pada ustaz masuk syurga jaja dia. Sebab ustaz pun ada ketika malas tak buat juga. Tapi sungguh ketika mari malas tu yang malas sungguh-sungguh pada hari kecing dah. Ambillah air sembahyang. Ingat dah alaikum biqiyamil lail wala rak'atan. Ingat dah hadis tu. Nya mari malas syaitan habis. Nah. Dah dia mari malas. Pada pukul 3.30, pukul 4.30. Alasan macam-macam. Awal lagi. Agak kita umur kita pukul 5 bangun dah ni. Kita bangun dah pukul 5. Pukul 5 tu berapa minit yang kita duduk bilik air. Melainkan orang yang suah-suah. Was-was sampai pukul 7 tak habis lagi. Sejak dah bilik air. Nah, pukul 5 tu yang paling terbaik kita bangun tahajud, kita buat witir dan sebagainya, baca Quran. Baca Quran. Tak zikir. Nabi kata, aku beristighfar 70 kali sehari semalam. Sehari semalam 70 kali. 100 kali. Ustaz tengok-tengok. Ustaz buat-buat. Rupanya 100 kali tu 5 minit. Dulu Ustaz tak pakai benda ni. Biarlah orang nak kata rajin apa. Sebab Ustaz nak ngira. Orang tak tahu kata Ustaz alim, tasbih semua. Anak murid Ustaz kan? Sungguh tak? Orang baru dia tahu dia. Kita nak kira berapa. Macam contoh orang kata selawat 1000. Kita nak buat. Rupanya berapa minit je selawat 1000. Yalah kalau nak kata sejam 2 jam pun sebenarnya berapa boleh buatlah dok tek. Orang dah kata alim dia kira sabit. Dak amun nak kira sekarang ni amun nak mesyuarat ni baru 400 rasa debar Allah tak cukup. 400 mesyuarat. Kau umumlah tidak mesti aku lagi deh. Boleh alhamdulillah. Ni dah 1000 dah. Buat. Benda yang molek ni, benda yang molek. Jadi maknanya benda-benda yang cantik gitu. Amalan kita tu boleh kita susun. Istighfar kalau 145 minit, kalau nak 1000 sehari boleh, tak ada masalah. Ni, tu kita boleh buat. Yang ustaz nak sebut ni, yang dia sebut wajilat binhal qulub. Orang yang beriman itu dia mesti menggetar hati dia. Hati dia tu jadi berdebar. Suka nak buat baik. Lagi-lagi kita ni kata ulama-ulama sebut kalau berasa nak buat maksiat, ingat kita ni nak mati. Kalau aku mati salah ni. Umur 30 pun tak boleh kira. Tak? Mu tak ada berapa? 50 lah ni umur. 40 lebih dah. 38 baru. Bodoh lagi. Lambat lagi mati. Tapi itulah. 30 mati, 20 mati dan sebagainya. Jadi wajilat qulubuhum tu. Dalam hadis Nabi kita ni, wajilat binhal qulub. Yang jadi ustaz sebut tadi, sifat orang mukmin yang pertama apabila disebut nama Allah gemetar hati dia. Apabila dibaca ayat Allah bertambah iman mereka. Dibaca bukan membaca, dibaca ayat-ayat Quran. Iman dia bertambah. Jadi pukul 5 kita bangun tu baca Quran dulu. Boleh 2-3 muka jadilah sebelum pergi masjid. Guru ustaz sebut dulu, sebelum kamu keluar daripada rumah tengok pokok kayu jalan raya, kucing ke apa tengah jalan tu, baca dulu, tengok dulu Quran sebagai dalil dan bukti dan hujah di akhirat nanti. Mata kita ni tengok Quran. Setidak-tidaknya mata tu tengok Quran. Sebab tu kadang-kadang kalau ustaz kelewat sangat kan, buka je Quran. Baca sebaris apa dah. Ada dah, apa dah. Tapi tak sedap. Dia sedapnya ialah bila kita tengok Quran tu sendiri. Orang kata, sedap ustaz, apa Quran boleh tak payah buka Quran. Tak. Sebenarnya kata Imam Nawawi, afdal orang apa Quran pun, kena buka Quran. Tengok Quran tu depan mata. Tak. Kita bangun pagi, mari kerja dia. Lepas main subuh, tak ada hari ni, tak apa. Cek buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah, bacalah. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratil mustaqim. Sadaqallahul azim. Jadi dah. Tak. Yasin, sadaqallahul azim. Lambatlah masuk syurga, lewat sikit lah. Ya, sekurang-kurangnya maknanya daripada kita tak boleh buat langsung. Dah? Okey. Apa? Wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia mesti ada sifat tawakal dengan Tuhan. Kita nak buat projek gapo-gapo, tak kita mesyuarat putus kata apa. Okey, sekarang kita bertawakal pada Allah. Submit. Insya-Allah. Allah bagilah. Kalau tak jadi tu maknanya Allah tak izinlah. Begitulah.
Macam ustaz tu tengah buat projek MSQH. Projek ni macam ISO dalam syarikat ISO lah, dalam health ni, dalam perkhidmatan sakit ni, apa ni, klinik swasta apa ni, dialisis ni, dia MSQH ni. Okey. Nah, jadi kita buat projek. Cuma ustaz pesan dah, sebab ustaz di antara terlibat juga. Nah, kita buat projek ni, InsyaAllah berjaya. InsyaAllah gini-gini. Tapi tawakal pada Tuhan. Tawakal kena ada deh. Supaya kita ngaji, kita duduk atas dunia. Kita semaya. Fatawakal ala Allah. Tawakal dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab nanti kita rasa, semaya aku okey dah. Siapa di akhirat? Faja'alnahu haba'an mansura. Allah ambil amalan kita ramah-ramah jadi debu yang terbang. Tuhan, aku dulu atas dunia dulu aku semaya. Aku sedekah, aku mengajar, aku gini, aku buat gini, aku berkata sebab apa semua ada berlaku dengan aku. Kenapa aku boleh masuk neraka? Sebab ada tak ada tawakal dengan Tuhan. Duk berasa boleh masuk syurga dengan amalan kita. Nah, tak boleh. Kita mesti ada tawakal dengan Tuhan. Allah bagi lebih. Nampak sebab kata kalau nak tawakal ni kena baca ayat apa? Baca doa zikir apa? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dah, cinta doa tamu tu, mari tamu tu boleh buat macam-macam. Dah, boleh buat macam-macam. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Boleh baca. Itu sifat tawakal dengan Tuhan. Sebab tu masa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dilontar oleh Namrud. Nabi Ibrahim lawan Namrud lawan Namrud. Lontar. Semua kata sudahlah, Ibrahim takut dah lah. Ibrahim tak takut sikit abuk. Sebelum dilontar, Jibril mari. Apa yang kau minta tolong aku tolong. Oh, kalau kita kat ginilah, Jibril mu tolong mati, padam api lah apa. Tak. Nah, mereka kata tak apa, aku ada Allah. Nah, aku ada Allah, tak apa. Dalam lontaran tu dia baca hasbi Allah. Bila dia baca hasbi Allah, apa Allah bagi tu ayat? Qulna ya narukuni badan wa salaman ala Ibrahim. Menyebabkan api tu lulu tapi dia jadi sejuk. Nah, badan wa salaman, selamat, sejuk dan selamatlah Ibrahim tu. Nak ceritanya orang yang siduk dengan tawakal ala Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah dan sebagainya. Jadi kita jadikan wirid bagi kita hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebutlah 20, 100. Asal ada dalam catatan Allah daripada tak ada langsung hidup kita. Itu orang yang beriman. Lepas tu apa lagi orang beriman? Aqimus solah. Dirikan sembahyang dan mengeluarkan, menafkahkan, berinfak, bersedekah. Nah, itu dia. Yang kita cerita semula yang tu. Huraian dia sedap. Lagi-lagi Ustaz sebut sepitah lalu lah. Sebut dalam konteks wajilat minhal qulub ni. Kalau kita nak tengok Mi'raj Nabi lah. Nabi ni Mi'raj orang sebut Nabi ni ambil semayang 50 waktu, turun jumpa Nabi Ibrahim, naik 5 waktu. Apa lagi Nabi dapat daripada langit? Apa lagi Allah dapat daripada langit? Saja nak tanya 4 minit 8 orang ni. Nabi naik Mi'raj, dia dapat solat. Semua tahu berlaku. Apa lagi yang Nabi dapat? Tak ingat? Tak ingatlah tu. Ada. Siapa dia ingat? Ustaz belanja tengah hari. Sebelum Ustaz belanja, Ustaz wayak dululah. Takut habis duit Ustaz. Nabi dapat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ayat 285 dengan 286. Ayat ni Allah bagi kepada Nabi di langit. Sebab tu ayat ni dia turun dia duduk di bawah pembendaharaan arasy Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena baca. Siapa yang baca amanar rasul, dua ayat amanar rasul dia muka surat tu sebelah kanan dia wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban. Yang kedua, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang ketiga, amanar rasul. Yang keempat, la yukallifullah. Habis juzuk surah Baqarah. Lepas tu Alif Lam Mim zalikal kitab, suratul Ali Imran. Nah, Nabi kata baca dua ni dia selamat dunia dan akhirat. Allah akan jaga dia selamat. Nabi dapat. Kalau lain semuanya ayat melalui Jibril alaihissalatu wassalam. Nah, yang ketiga, Allah pesan kepada Nabi, umat dia jangan syirik dengan Tuhan. Jangan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Batu mari ayat akhir suratul Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah
wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan jangan dia syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah pesan, makna pesanan jangan syirik dengan Tuhan. Siapa yang tak syirik dengan Allah, maka pasti setiap umat Nabi Muhammad masuk syurga belaka, melainkan orang-orang yang kafir dan syirik dengan Allah. Berdalilkan ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, Allah tak akan ampunkan dosa orang syirik, dan Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita. Dosa zina, dosa minum arak, dosa berjudi, semua Allah ampun kalau dia istighfar. Nah, dosa besar ni, apa dosa yang paling besar atas dunia selain daripada syirik? Tinggal semaya. Nah, tinggal semaya. Tinggal semaya ni lebih besar daripada dosa berzina. Orang berzina ni, dia bukan setakat zina dengan orang. Ular pun dia rogu, boyo pun dia rogu. Jahat ni orang ni, jahat sungguh. Boyo dia rogu. Ni, tapi kalau dia istighfar, Allah ampun dosa dia. Nah, Allah ampun. Orang syirik tadi pun, kalau dia syirik, tiba-tiba dia dapat hidayah Allah, dia masuk Islam. Allah ampun dosa dia. Berapa ramai orang kafir masuk Islam? Ni, dengan syirik. Maknanya tidak ada tempat, maknanya tidak ada sebab untuk dia masuk syurga, melainkan dia syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab orang dosa besar pun, dosa tinggal semaya ni dosa paling besar sekali. Dia ada dua dosa situ. Dosa besar dia tinggal semaya, satu lagi dosa meruntuhkan agama. Orang tak semaya ni dosa dia ialah dosa meruntuhkan agama. Nak tahu orang peruntuh agama ni, orang tak semaya. Sebab tu ustaz mengajar kitab dosa besar tu, dia cakap dosa yang biasa ditinggal, dosa yang dianggap biasa. Dosa yang dianggap biasa ke apa? Dosa semaya. Semaya. Sebab tu ramai tak semaya. Nah, ustaz lagi semaya subuh pagi tadi, ada motor pergi kerja. Tak masa mana dia semaya subuh dia ni. Yalah sangka buruk kita lah. Sangka baik kita mungkin dia semaya sebelum subuh, azan subuh. Nah, sebab kita dah tengah azan ni, kita nak pergi semaya subuh, dia nak pergi kerja. Tak apalah, mungkin dia tengah jalan ke apa ke. Tapi maknanya kena beringat. Benda ni bukan benda calang-calang, bukan benda main-main. Dia anggap biasa, padahal benda tu sangat besar. Daripada mu tak semaya, baiklah kamu pergi minum arak ke, dosa besar juga minum arak. Tak, baiklah mu pergi zina, rogu ke siapa-siapa ke, main judi dengan pelacur ke apa. Tak, daripada mu tak semaya. Tapi janganlah maksudnya gitu. Ni, dosa besar tu daripada tinggal semaya. Oh, saya tak minum arak, tak berjudi, cuma saya tak semaya. Tu hak saya lah, kubur masing-masing. Itulah dosa yang paling besar. Nah, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa tinggal semaya dengan sengaja, ataupun meletakkan bahawa semaya itu tak wajib atas dia, menjadi kafir. Man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah wa zimmatur rasul. Siapa tinggal semaya dengan sengaja, maka terakak dia daripada rahmat Allah dan rahmat Rasul. Nah, terakak. Ni kita cerita ni, kita semaya belaka dah. Bukan suruh kita ni orang semaya dah. Cuma kita sekarang ni kena buat lebih sikit semaya sunat lah. Semaya sunat tahajud, semaya sunat witir, semaya sunat duha, jangan tinggal. Kalau boleh, ini memang kena jadi amalan bagi kita. Baru kita mudah. Duduk dalam hidup kita ni mudah. Dengan amalan-amalan ni kita jadi mudah. Rezeki kita mudah, berkat ada banyak. Kita hadapi masalah, macam-macam masalah Allah. Apa nak buat? Wasta'inu bis sabri wassalah. Ada. Mohon perlindungan dengan Allah, dengan sabar dan salat. Okey, itu dia pada wajilat minhal qulub. Jadi kerana setakat tu kita berhenti setakat tu lah. Pukul 1.50 dah ni. Mudah-mudahan insya-Allah kita sambung bulan depan lah. Bulan depan tu boleh suara tak? InsyaAllah deh. InsyaAllah mudah-mudahan. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kelemahan kita, kelemahan ustaz. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.